walaupun apa masalah yang saya alami, tidak kisahlah dugaan apa sekalipun dihaungi, akan tetapi saya cuba untuk mengetepikan masalah saya dan saya akan cuba untuk pikul tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar, di mana saya perlu menyiapkan satu latihan bergrade, iaitu bagi khusus HMT 223, iaitu morfologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Sebelum menunggu waktu berbuka, eloklah kita melihat apa yang saya akan cuba untuk menerangkan kepada anda mengenai wajah pohon. Okey, sekarang ni siapa yang tak faham lagi berdasarkan kuliah kita bersama dengan Dr. Odi dan Dr. Hasmida maupun Dr. Kaide. Okey, saya yakin bahawa majoriti banyak para pelajar yang tidak memahami berdasarkan bagaimana kita nak melakarkan wajah pohon. Okey. Sebelum kita nak melakarkan wajah pohon, eloklah terlebih dahulu kita memilih satu perkataan ataupun satu kata bahasa yang ingin kita mengkaji. Misalnya saya memilih merujuk kepada kata nama. Kata nama. Okey. Kata nama, siapa dekat sini yang faham berdasarkan apa itu kata nama? Kata nama ni terbahagi kepada berapa? Kata nama yang pertama, manusia, iaitu benda hidup. Manusia, iaitu benda hidup. Benda hidup. Yang kedua, bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Contoh misalnya, seperti barang. Barang. Okey. Yang ketiga, maaf kelabu, maafkan saya melatah. Dan yang ketiga iaitu binatang. Binatang ni merujuk kepada haiwan lah. Okey, faham? Jelas? Okey. Sekarang ni saya akan cuba untuk mendedahkan satu demi satu sebelum saya melakarkan wajah pohon. Okey, manusia. Apa itu merujuk kepada Okey, manusia. Misalnya, contoh Ali. Ali merujuk kepada manusia sebab ianya benda hidup lah. Ali, Ahmad, Abu, dan satu lagi siapa dia? Asri. Misalnya. Okey, bukan manusia. Bukan manusia, contoh misalnya kita ambil barang misalnya yang kita ambil kotak pensel. Yang kedua, okey, kenderaan tu benda hidup ataupun bukan manusia ataupun bukan benda hidup? Ya, betul. Ia merupakan bukan benda hidup lah. Walaupun dia boleh bergerak, tetapi dia tidak boleh bercakap dan kita boleh kategorikan dia sebagai benda bukan hidup. Kereta, lori, apa lagi? Motosikal dan sebagainya. Binatang, apa pula contoh yang boleh kita berikan berdasarkan kata nama dari segi binatang? Okey, contoh misalnya kucing, lembu. Bagaimana bunyi lembu? Bong. Kambing. Okey, bagaimana bunyi kambing? Bek. Okey, kambing. Bagaimana bunyi kucing? Miau, miau. Itu kita merujuk kepada kata nama berdasarkan binatang. Okey, setakat ni faham? Jelas? Okey, seterusnya. Yang kedua, jika anda dah memahami,
kita akan cuba untuk masuk berdasarkan konsep ataupun pendefinisian. Apa itu merujuk kepada morfem kosong? Apa itu merujuk kepada morfem kosong. Okey. Sekarang ni kita nak mengkaji sama ada morfem kosong ni sememangnya wujud ataupun tidak dalam bahasa Melayu. Okey. Sekarang ni faham? Okey. Bagaimana kita nak mengkaji sama ada ianya kewujudan ya, wujud ataupun tidak? Pelik kan? Dia ni hantu ke jembalang sebab nak kena wujud ke, nak kena wujud tak wujud ni? Okey, baiklah. Saya akan cuba untuk menerangkan satu demi satu. Okey. Satu perkataan yang saya ingin mengkaji berdasarkan words yang saya nak kaji, iaitu melalui kata nama. Melalui kata nama. Misalnya saya mengambil satu kata nama yang merujuk kepada binatang. Binatang misalnya. Binatang dan saya ambil contoh misalnya saya ambil lembu. Bagaimana saya nak menjustifikasikan lembu ni ianya merujuk kepada morfem kosong ataupun tidak. Faham tak? Bagaimana saya nak justifikasikan perkataan lembu ni ianya merupakan morfem kosong ataupun tidak. Okay, so kita tengok wajah pohon yang saya akan buat. Okey. Okay, bagaimana kita nak melukis ataupun melakar wajah pohon? Okey. Apa itu wajah pohon, murid? Wajah pohon. Bukannya pokok Okey, kita nak melakarkan wajah pohon ini. Okey. Misalnya tadi kita ambil berdasarkan kata nama kan. KN ni KN 1. KN 1. Okey. Kaki kedua kita merujuk kepada KN 2. Dan kaki yang kedua ni, sebab apa wujud dua kaki ni, kaki pertama dan kaki kedua. Kaki kedua kita cuba untuk mewujudkan afik ataupun imbuhan jamak lah. Okey, jamak. Okey. Imbuhan. Okey, dalam morfologi kita cuba untuk wujudkan sama ada ianya bertepatan ataupun tidak. Misalnya kita ambil men, apa lagi? Men. Lagi. Okey. Volunteer, siapa nak jawab? Okey, tak apalah, memandangkan para pelajar dalam kelas ini pun tidak wujud dan saya juga yang kena bagi contoh. Okey. Okey. Sekarang ni faham? Jelas? Okey. Jadi kita nak wujudkan tadi perkataan yang saya akan ambil berdasarkan kata yang ingin saya kaji, iaitu lembu. Okey. Macam mana nak ida lembu, buik? L-E-N lembu. Lembu. Okey. So, sekarang ni awak dah pandai mengeja. Okey, jadi kita nak wujudkan perkataan sama ada ianya afik ataupun tidak. Okey, contohnya, saya pun tekak pun dah haus, dah kering sebab mungkin dalam bulan puasa. Okey, misalnya kita cuba untuk mewujudkan perkataan
melembu. Melembu. Atau mungkin boleh menjadi mengelembu. Mengelembu atau berlembu. Atau berlembu. Okey. Sebab apa? Okey. Macam mana kita nak tahu ianya merupakan morfem kosong ataupun tidak? Misalnya, kalau sekiranya morfem kosong, kita wujudkan imbuhan berkenaan. Misalnya, ianya sesuai dan bertepatan dengan words yang kita ingin kaji. Faham? So, ada tak? Melembu. Boleh atau tidak? Melembu. Dalam segi paradigmatik, misalnya dalam bahasa Inggeris, lembu, cow, cow kan? Bila kita mewujudkan s, ianya akan menjadi cows. Ada wujudnya imbuhan s lah di belakang perkataannya. Jadi apa? Jadi maksudnya perkataan cow boleh jadi ianya sebagai mufrad dan boleh jadi ianya sebagai kata nama jamak. Jika kita tengok balik dalam bahasa Inggeris dan kita wujudkan imbuhan s ni, ianya masih tetap kekal sama membawa maksud lembu. Dan dia tak boleh jadi perkataan lain ataupun dia tak boleh membawa maksud yang lain. Dia masih kekal lagi dalam perkataan lembu. Walaupun fungsi nahwunya saja yang berubah. Faham? Jelas? Jadi lembu boleh jadi lembu merujuk kepada kata nama apa? Kata nama jamak. Kalau lembu merujuk kepada satu sajalah kan? Betul ataupun tidak? Betul lah. Lembu satu. Mana ada lembu dua? Kalau lembu dua merujuk kepada lembu. Itu dah merujuk banyak dah. Jadi lembu merujuk kepada satu. Contoh satu. Asri membela. Contoh ayat yang saya buat, Asri membela seekor lembu. Seekor lembu di dalam kandang peliharaannya. Boleh jadi saya padam, maafkan saya sebab saya terpaksa kena padam sebab whiteboard terlalu kecil. Jadi setakat ni faham? Saya cuba untuk membina ayat berdasarkan kata yang kita ingin kaji tadi. Faham? Jelas? Tadi kita kaji berdasarkan lembu. Contoh ayat yang saya akan buat. Asri membela seekor membela lembu di kandang peliharaannya.
Yang kedua. Okey. Asri datang ke kandang untuk melihat lembu-lembunya. Atau lembu peliharaan Asri telah hilang, dicuri oleh pencuri. Okey. Jadi apa yang kita faham? Okey, membela lembu. Lembu merujuk kepada satu kan. Asri datang ke kandang untuk melihat lembu-lembu. Lembu-lembu. Kita tak perlu wujudnya, kita tak perlu wujud imbuhan. Okey, melihat lembu-lembu ataupun lembu-lembunya. Okey. Yang kedua, yang ketiga, lembu. Lembu. Jadi, faham? Berdasarkan keterangan yang saya berikan, jadi kesimpulannya, justifikasinya, perkataan lembu adalah sebagai morfem kosong. Okey, kenapa kita katakan sebagai morfem kosong? Sebab ianya tak boleh wujud dengan imbuhan. Seperti yang tadi saya terangkan, ianya tak boleh wujud dengan imbuhan. Misalnya, tak boleh menjadi melembu. Yang kedua, dia tak boleh menjadi menggelebu. Sebutan saya pun dah bergetar sebenarnya. Okey, jadi ianya merupakan sebagai morfem kosong. Jelas? Faham? Okey. Seterusnya kita masuk kepada kata nama yang ketiga. Kita akan masuk kata nama yang ketiga. Dan di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.